Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ikuti pelajaran ke-8 bahagian hadis tingkatan 5 dengan tajuknya Orang Beriman Kekasih Allah. Mula-mula kita akan membaca petikan hadis bersama dengan maksudnya, kemudian kita akan cuba untuk memahami kandungan hadis. Antara yang kita akan bincangkan ialah saranan yang terdapat dalam hadis, maksud wali, perbezaan wali dan rasul, contoh-contoh wali, ancaman Allah kepada orang-orang yang memusuhi walinya. Kemudian kita akan lihat pula maksud ibadah nawafil dan contoh-contohnya. Seterusnya, kita akan lihat juga tentang cara-cara untuk menjadi kekasih Allah ataupun cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan kelebihan-kelebihan apabila kita menjadi kekasih Allah, menjadi orang yang Allah sayang. Dan yang terakhirnya, kita akan lihat apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis ini. Baiklah pelajar. Sekarang marilah sama-sama kita membaca petikan hadis ini. Okey, semua sudah bersedia? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha qala man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu allazi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'azani la u'izannahu. Sadaqa Rasulullah. Okey, demikian petikan hadis. Sekarang mari sama-sama kita membaca maksud hadis. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesiapa yang memusuhi waliku, aku isytiharkan perang ke atasnya. Tiada amalan untuk mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku sukai selain daripada amalan yang aku fardukan. Hambaku yang mendekatkan diri kepadaku dengan sentiasa melakukan amalan sunat di samping amalan-amalan wajib, aku lebih mengasihinya. Apabila aku mengasihinya, maka pendengarannya, penglihatannya, tangannya yang digunakan untuk memegang dan kakinya yang digunakan untuk berjalan, semuanya berdasarkan keredaan dan kawalanku. Jika dia meminta kepadaku, aku akan memperkenankannya. Dan jika dia memohon perlindunganku, maka aku akan melindunginya. Okey, ini merupakan hadis kursi ya, di mana lafaz adalah daripada Rasulullah, manakala maksudnya adalah daripada Allah. Okey, sekarang kita lihat apa yang terkandung dalam hadis ni. Okey, firman Allah, man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi. Apa maksudnya? Maksudnya ialah sesiapa yang memusuhi waliku, maka aku isytiharkan perang ke atasnya. Okey, perkataan waliyan di sini memberi maksud wali. Okey, siapakah wali ini? Kenapa dia begitu istimewa sekali di sisi Allah? Okey, kita lihat sama-sama. Wali Allah dari segi bahasa ialah bantuan ataupun perlindungan daripada Allah. Dari segi istilah, iaitu makna yang sebenar, wali Allah ialah
manusia biasa yang beriman, bertakwa dan sentiasa istiqamah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya secara zahir dan batin. Apa maksud secara zahir? Maksudnya luaran, dia adalah seorang yang taat pada perintah Allah, menjauhi segala larangan. Dari segi batin, dia melakukan ketaatan dia tu adalah dengan penuh keikhlasan. Bukan kerana sesiapa, bukan kerana sesuatu. Itu adalah yang kita maksudkan dengan wali Allah. Okey, kita lihat ciri-ciri yang dikatakan kekasih Allah ataupun ciri-ciri orang yang soleh. Ciri-ciri yang kita kategorikan sebagai wali Allah ini. Yang pertama, melaksanakan ibadah wajib dengan sempurna. Solat 5 waktu contohnya, tak tinggal. Bukannya bila rajin buat, bila malas tak buat. Okey? Dan bukan setakat buat, tapi buat dengan sempurna. Yang kedua, memperbanyakkan ibadah sunat. Dia baca Quran, dia bersedekah, dia buat solat sunat, puasa sunat dan sebagainya. Memperbanyakkan ibadah sunat. Yang ketiga, mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam bidang agama. Okey. Yang keempat, dia mempunyai ilmu dan dia beramal dengan ilmu yang dimiliki dengan ikhlas dan istiqamah. Istiqamah ni maksudnya dia buat secara berterusan. Bukan buat bila time perlu sahaja. Ya, buat secara istiqamah. Amalan yang dibuat adalah berdasarkan ilmu yang dipelajari. Jadi ada pepatah mengatakan ilmu tanpa amal seperti pokok tak ada buah. Jadi bila kita ada ilmu mesti amalkan, dan amalkan mestilah dengan ikhlas kerana Allah. Yang kelima, sentiasa menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Jadi akhlak itu menggambarkan kita. Macam mana diri kita, ada orang boleh nilai kita berdasarkan akhlak yang kita tunjukkan. Yang keenam, melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Itu ciri orang yang soleh. Apa sahaja perintah Allah, dia taat. Apa sahaja larangan Allah, dia jauhi. Itu adalah ciri yang patut kita ikuti. Yang ketujuh ialah melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar. Maksudnya, amar makruf ialah mengajak orang melakukan kebaikan. Bukan dia jaga diri dia sahaja supaya berada di jalan yang benar, tapi dia juga mengajak orang lain supaya melakukan kebaikan. Dan apabila dia melihat sesuatu kemungkaran, sesuatu kesilapan, sesuatu kesalahan, maka dia akan tegur, dia akan nasihat. Okey, dia bukan membiarkan sahaja kemungkaran itu berlaku dalam masyarakat. Okey. Seterusnya, kita lihat pula perbezaan wali dengan rasul. Apa beza wali dengan rasul? Okey, kita lihat sama-sama. Wali bukan seorang yang maksum. Maksudnya, wali juga adalah manusia biasa, tak sunyi daripada salah dan silap. Okey, manakala rasul, Allah bagi sifat maksum, iaitu terpelihara daripada salah dan silap. Okey, yang kedua, wali tidak diberi mukjizat oleh Allah. Manakala rasul diberi mukjizat. Jadi perkara luar biasa yang diberikan kepada rasul dinamakan mukjizat. Okey, para wali kadang kita dengar, para wali juga ada kadang-kadang berlaku pada mereka perkara luar biasa. Adakah itu mukjizat? Bukan. Itu bukan mukjizat, tapi itu adalah karamah. Apa itu karamah? Karamah ialah perkara luar biasa yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Termasuklah para wali ini. Okey, seterusnya, yang ketiga. Para wali tidak mendapat wahyu, manakala rasul diberikan wahyu oleh Allah. Yang keempat, para wali tidak menerima kitab. Mereka adalah orang yang mengamalkan kitab yang dibawa oleh para rasul. Manakala rasul, ada di kalangan rasul ini menerima kitab. Contohnya Nabi Muhammad menerima Al-Quran. Nabi Isa menerima kitab Injil. Nabi Musa menerima kitab Taurat dan sebagainya. Okey, seterusnya
Perbezaan yang kelima ialah para wali ni tak semestinya lelaki. Orang perempuan pun boleh jadi wali. Jadi wali terdiri daripada lelaki dan perempuan. Manakala rasul, hanya lelaki sahaja yang dilantik menjadi rasul. Dan rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi nabi lain selepas Nabi Muhammad. Okey. Seterusnya, kita balik kepada tajuk kita tadi tentang wali Allah. Okey. Siapakah contoh-contoh wali Allah yang boleh kita tunjukkan kepada anda? Okey. Pertama, kita lihat para sahabat. Sahabat-sahabat Rasulullah kita tahu semuanya adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah. Contohnya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman. Semua tu kita boleh kategorikan sebagai wali Allah, iaitu kekasih Allah. Dan seterusnya di kalangan salafus soleh antaranya ialah Uwais Al-Qarni, Hasan Al-Basri dan Rabi'atul Adawiyah. Okey, itu antara nama-nama yang terkenal, ya, nama-nama wali Allah, kekasih Allah yang terkenal, dan banyak cerita-cerita tentang mereka yang boleh kamu baca. Okey, seterusnya kita lihat pula ancaman Allah kepada orang yang memusuhi walinya. Allah marah, Allah murka kepada orang yang memusuhi walinya. Okey, apa ancaman Allah kepada orang yang memusuhi walinya? Antaranya ialah Allah mengatakan Allah akan memerangi mereka kerana mereka memusuhi wali Allah. Kenapa Allah marah? Kerana memusuhi wali Allah samalah seperti mereka memusuhi Allah dan Rasulullah. Dan oleh kerana itu Allah akan menurunkan bala kepada mereka. Bala Allah ni macam-macam bentuk. Jadi janganlah sampai kita ditimpa bala oleh Allah kerana perbuatan kita memusuhi wali-wali Allah. Kekasih-kekasih Allah. Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang soleh. Okey. Seterusnya. Sebab dilarang memusuhi wali Allah. Ataupun memusuhi orang-orang soleh ni. Kenapa kita dilarang? Okey. Bila kita memusuhi wali Allah, itu akan menjadi punca kenapa kita mendapat kemurkaan Allah. Dan kesannya kita akan susah untuk mendapat hidayah. Hidayah adalah daripada Allah. Kalau kita memusuhi wali Allah, maka tak mustahil Allah tak bagi hidayah pada kita. Okey, seterusnya. Dan dia juga bila kita tak ikut, wali Allah ini orang yang mengajak kita ke arah jalan yang betul. Tapi bila kita tak ikut wali Allah, tak ikut orang-orang yang beriman, tak ikut orang-orang yang soleh, maka itu menyebabkan kita mungkin boleh terseleweng daripada akidah yang betul. Dan perbuatan kita memusuhi orang-orang yang soleh tadi boleh mencemarkan nama baik Islam. Okey, seterusnya. Okey, jadi jelaslah pada kita tadi, siapakah wali Allah? Okey, seterusnya, kita lihat petikan hadis seterusnya. Allah mengatakan, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Maksudnya, tiada amalan untuk mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku sukai selain daripada amalan-amalan yang aku fardukan. Di mana perkataan yang menunjukkan amalan yang aku fardukan? Okey, ini iftaradtu. Maksudnya amalan-amalan yang aku fardukan. Jadi, apakah maksud amalan yang difardukan? Fardu maksudnya wajib. Jadi, apa sahaja amalan yang Allah wajibkan, bila kita buat, maka itu adalah Allah suka. Perbuatan tersebut Allah suka. Dan itu boleh mendekatkan kita dengan Allah. Jadi siapa nak dekat dengan Allah? Ingat, jangan lupa tunaikan ibadah fardu. Apa dia ibadah fardu? Solat 5 waktu itu antara ibadah fardu. Bayar zakat, ibadah fardu. Menunaikan haji, ibadah fardu. Nanti tak lama beberapa hari lagi kita akan puasa. Ya, jadi puasa Ramadan itu juga adalah ibadah fardu. Jadi melaksanakan ibadah fardu itu boleh mendekatkan diri kepada Allah. Okey, janji Allah kat sini Allah mengatakan, aku suka kepada orang yang
melaksanakan ibadah fardu. Jadi nak Allah suka kat kita kena buat ibadah fardu tadi. Ibadah yang wajib tadi. Okey. Seterusnya, kita sambung lagi petikan hadis. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Apa maksudnya? Maksudnya ialah hamba-Ku yang mendekatkan diri kepadaku dengan sentiasa melakukan amalan sunat di samping amalan-amalan wajib tadi, aku lebih mengasihinya. Jadi apa pula maksud petikan hadis ini pula? Apa maksud dia? Maksudnya ialah kita dah buat ibadah wajib. Kemudian sekarang ni kita tambah lagi dengan ibadah sunat. Bila tambah yang wajib, tambah pula dengan yang sunat, maka Allah kata, aku lebih mengasihinya. Jadi nak Allah sayang kita lebih, maka kita hendaklah melaksanakan ibadah sunat di samping ibadah wajib. Ibadah wajib tetap kena buat. Tak boleh buat sunat sahaja, abaikan yang wajib. Ingat, wajib mesti buat. Tak buat berdosa. Dan kita perlu di samping yang wajib, tambah dengan yang sunat. Untuk lebih jelas, kita lihat slide seterusnya. Nawafil. Apa itu nawafil? Nawafil ialah amalan sunat yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Antara contoh-contoh ibadah nawafil ialah solat sunat seperti solat sunat tahajud, solat sunat hajat, solat tarawih nanti bulan puasa nanti ya. Kemudian puasa sunat seperti puasa pada hari Isnin dan Khamis nanti selepas bulan Ramadan. Ada puasa 6 hari pada bulan Syawal. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Yang keempat, berzikir, berselawat. Dan yang kelima, berdoa. Itu adalah antara contoh-contoh ibadah nawafil, iaitu amalan sunat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan ibadah nawafil ni ada juga yang boleh kita lakukan sesama manusia. Antaranya ialah bila kita berjumpa dengan seseorang, kita hadiahkan senyuman. Kita sedekahkan senyuman pada mereka. Itu juga adalah ibadah nawafil. Sebab senyuman itu boleh menyenangkan hati orang lain. Bila kita balik rumah, tengok mak senyum, maka kita akan rasa seronok. Jadi, orang yang sedang dalam masalah juga begitu. Bila tengok dia sedang dalam masalah, tiba ada orang senyum kat dia, datang dekati, tanya masalah, maka dia akan rasa seronok. Jadi senyuman itu sebenarnya memberi kesan yang sangat baik kepada seseorang. Yang kedua, saling nasihat menasihati ke arah kebaikan. Bila kita tengok kawan kita ada masalah, kita nasihatkan dia. Ya, nasihat ke arah kebaikan, bukan nasihat ke arah yang salah. Ya, nasihat ke arah kebaikan itu juga termasuk dalam ibadah nawafil. Berbudi bahasa bila bergaul, guna bahasa yang baik, tunjukkan tingkah laku yang baik, itu juga dikira ibadah nawafil. Tolong menolong dalam menyelesaikan masalah. Jangan biarkan kawan kita menghadapi masalah seorang-seorang. Jadi, bantu dia untuk menyelesaikan masalah bila time dia memerlukan bantuan kita. Yang kelima, bersedekah kepada orang yang memerlukan. Jadi bila orang perlu, kita bagi sedekah, itu meringankan beban mereka. Jadi itu termasuk dalam amalan sunat. Jadi perlu diingat kat sini, ibadah sunat adalah untuk menampung kekurangan ibadah wajib. Bukan untuk menggantikan ibadah wajib. Ibadah wajib macam mana keadaan sekalipun mesti dilaksanakan. Tidak boleh diabaikan sama sekali. Jadi dalam hadis ni, mana perkataan yang memberi makna amalan sunat? An-nawafil. Jadi an-nawafil ini kat sini adalah amalan sunat. Jadi jelaslah di sini kita lihat nak mendekatkan diri dengan Allah. Dah disenaraikan. Yang pertama, ingat, buat perkara wajib, amalan wajib. Kemudian yang kedua, tambah dengan amalan-amalan sunat. InsyaAllah kita akan jadi orang yang dekat dengan Allah. Untuk lebih jelas, kita lihat seketika
slide seterusnya. Okey, cara-cara mendekatkan diri kepada Allah. Okey, yang pertama, tadi kita dah sebut, melaksanakan ibadah fardu. Ya, perkara fardu, perkara yang menjadi kewajipan. Contohnya, menunaikan solat dengan sempurna, solat 5 waktu. Ya, puasa Ramadan dan sebagainya. Okay, yang kedua, apa dia tadi? Memperbanyakkan ibadah sunat seperti solat sunat, puasa sunat, berzikir, bersedekah dan sebagainya. Okey, seterusnya, banyakkan berdoa kepada Allah. Okey, mohon pada Allah supaya kita dekat dengan Allah. Orang yang sebenarnya kita ni, kita dengan manusia dengan Allah ni berbeza. Kalau dengan manusia lagi banyak kita minta, orang mungkin menyampah, orang tak suka. Tapi Allah tak. Lagi banyak kita minta dengan Allah, maka Allah semakin sayang pada kita. Sebab apa? Sebab itu menunjukkan pergantungan kita kepada Allah. Okey, seterusnya. Kita mestilah nak dekat dengan Allah, kita mestilah dekat dengan orang baik. Jadi dengan siapa yang perlu kita dekat? Kita mestilah sentiasa mendekati, sentiasa berdamping dengan para ulama. Okey, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama ini adalah pewaris Nabi. Jadi kalau kita mendekati orang-orang yang merupakan ulama ini, orang-orang alim dalam bidang agama ini, maka ia boleh membantu kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kenapa? Kerana mereka akan sentiasa membimbing kita ke arah jalan yang betul, jalan yang benar. Okey, seterusnya ialah kita hendaklah mempelajari. Dalam usaha untuk dekat dengan Allah ni, kita hendaklah mempelajari ilmu fardu ain dan juga ilmu fardu kifayah. Bila kita dah ada ilmu, dah belajar, kita perlulah mengamalkan ilmu yang kita pelajari tadi. Bila kita dah ada ilmu, dah amalkan untuk diri kita, apa perlu kita buat pula? Kita perlulah berkongsi ilmu tadi dengan orang lain. Jangan jaga diri kita saja, aku tak nak masuk neraka. Tapi orang lain, lantaklah. Jadi kita mesti juga bertanggungjawab terhadap orang yang di sekeliling kita. Jadi, berkongsilah dengan ilmu yang kita ada dengan orang lain juga. Ya. Okey. Jadi, itulah antara cara-cara untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Okey, seterusnya. Okey, ayat seterusnya pula mengatakan apa? Fa'iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Wa in sa'alani la'u'tiyannahu wa la in ista'adzani la'u'izannahu. Okey, apa pula maksud yang berikutnya ni? Okey, maksudnya ialah apabila aku kat sini ialah Allah ya. Apabila aku mengasihinya, maka apa yang berlaku? Pendengarannya, penglihatannya, tangannya yang digunakan untuk memegang, kakinya yang digunakan untuk berjalan, semuanya berdasarkan keredaan dan kawalanku. Maksudnya apa? Maksudnya bila Allah dah sayang kat kita, maka Allah akan jaga semua apa yang ada pada diri kita. Kalau kita terlintas nak buat benda yang tak elok, maka Allah akan bagi terdetik di hati kita bahawa itu adalah perkara yang salah. Allah akan pastikan kita selalu berada di dalam keredaannya. Okey? Jadi dengan itu kita akan terpelihara daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Okey. Seterusnya. Wa in sa'alani la'u'tiyannahu. Dan jika dia meminta kepadaku, dia berdoa pada Allah, minta pada Allah. La'u'tiyannahu, maka aku akan perkenankannya. Allah akan makbulkan doa dia. Kemudian sambung lagi, wala inista'azani la'u'izannahu, dan jika dia minta perlindungan daripadaku, maka aku akan melindunginya. Jadi ayat seterusnya ini adalah menceritakan tentang janji Allah.
kepada orang-orang yang Allah kasih, kepada orang-orang yang Allah sayang. Antara yang disebut dalam hadis ni ialah yang pertama, Allah jamin segala diri orang tersebut, orang yang dikasihi oleh Allah ini, mereka akan sentiasa berada dalam kawalan Allah. Kemudian yang kedua, bila dia berdoa, Allah akan makbulkan doanya. Dan bila mereka minta perlindungan, Allah akan melindungi mereka. Jadi itu antara 3 janji Allah yang ada dalam hadis ini. Okey, untuk lebih detail kita lihat kelebihan mendekatkan diri kepada Allah, ya. Okey, ataupun juga kelebihan melakukan ibadah nawafil. Okey, seterusnya kita lihat. Okey, kelebihan yang pertama sudah pasti orang yang dekat dengan Allah, Allah sayang, Rasulullah juga sayang. Yang kedua, Allah memberkati kehidupannya. Ketiga, Allah memeliharanya daripada maksiat dan kemungkaran. Allah memakbulkan doanya. Allah melindunginya daripada keburukan. Allah memberi ganjaran pahala, ganjaran syurga kepada mereka. Dan mereka akan dapat menikmati rasa seronok bila beribadat pada Allah. Mereka tak rasa beribadat pada Allah itu sebagai satu beban. Tapi sebaliknya, satu keseronokan, satu kepuasan bila dapat beribadat kepada Allah. Bila tak dapat beribadat, mereka akan rasa susah hati. Rasa tak tenang hidup mereka. Itu orang yang dekat dengan Allah. Seterusnya, jiwanya akan menjadi tenang. Berdepan dengan masalah pun hadapi dengan tenang, ya. Maruah akan terpelihara di mana mereka akan disenangi oleh orang di sekeliling mereka. Sebab hidup mereka, biasa orang yang dekat dengan Allah ni, hidup mereka tidak menyusahkan orang lain. Malah mereka menyenangkan orang lain. Dan yang terakhir ialah mereka akan dimurahkan rezeki oleh Allah. Rezeki ni kita tak tunggu banyak melimpah ruah baru kita kata rezeki. Orang kata murah rezeki itu maksudnya akan jadi kaya raya, tak semestinya. Rezeki yang sedikit pun, kalau kita dekat dengan Allah, rezeki tadi berkat. Keberkatan rezeki itu yang kita nak. Okey, seterusnya. Okey, so selesai. Sekarang kita lihat tadi. Yang pertama dalam hadis ni dia sentuh tentang amaran Allah supaya jangan memusuhi walinya. Okey, yang atas tu. Kemudian diikuti dengan yang kedua, nak dekat dengan Allah. Ada 2 cara yang Allah bagi di sini. Yang pertama, tunaikan ibadah fardu. Kemudian, perbanyakkan ibadah sunat. Okey. Kemudian, diikuti dengan janji Allah kepada orang-orang yang dikasihi ataupun disayangi oleh Allah tadi. Okey. Jadi, kesimpulannya, suruhan Allah dalam hadis ialah yang pertama, berbuat baik kepada orang yang beriman, kepada orang yang bertakwa, kepada wali-wali Allah, kepada kekasih-kekasih Allah. Okey, mesti kena buat baik. Sebab mereka adalah orang yang membawa ajaran yang disuruh oleh Allah. Okey, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang yang ikut ajaran Nabi, maka kita kena berbuat baik pada mereka. Yang kedua, menyempurnakan ibadah wajib ataupun ibadah fardu. Jadi, ibadah yang wajib, contohnya solat 5 waktu, pastikan ditunaikan dengan sempurna. Cukup 5 waktu dan dibuat sempurna rukun dia, syarat dia semua. Okey, tunai dengan sempurna. Yang ketiga, di samping yang wajib tadi, perbanyakkan amalan sunat. Okey, jadi amalan sunat itu bagaikan hiasan. Jadi, kita perbanyakkan sunat, maka lagi banyak hiasan yang kita ada. Okey, jadi ini 3 suruhan Allah dan sekiranya ditanya, siapakah orang yang dimakbulkan doanya? Siapakah orang yang mendapat perlindungan Allah? Siapakah orang yang sentiasa berada dalam kawalan Allah? Ini 3 ni lah. 3 ciri-ciri ni lah. Jadi cuma
Ini adalah perbuatan. Okey, jadi masukkan. Kalau sebut siapa, mestilah orang. Jadi, siapa orang yang dimakbulkan oleh Allah? Siapa orang yang dapat perlindungan? Siapa orang yang sentiasa dalam kawalan Allah itu? Iaitu orang yang berbuat baik kepada orang yang beriman. Orang yang sentiasa menyempurnakan ibadah wajib dan memperbanyakkan ibadah sunat. Okey, faham ya? Okey, seterusnya. Kita tibalah kepada yang terakhir, iaitu kita nak lihat pengajaran daripada hadis yang kita dah belajar tadi. Okey, apa pengajaran yang boleh kita ambil? Okey, sama-sama kita lihat. Ingat dulu, sebelum tu, bila sebut pengajaran, kita mula dengan apa? Kita hendaklah, umat Islam hendaklah, tak semestinya perkataan hendaklah lah. Ya, mungkin boleh guna mestilah, wajiblah, tapi ikut kesesuaian. Tapi dengan anak-anak murid Ustazah lebih suka mereka guna perkataan kita hendaklah. Okey. Jadi, antara pengajaran yang boleh kita gunakan ialah kita hendaklah mengasihi orang yang beriman. Kita ambil balik daripada yang terkandung dalam hadis tadi, ya. Sebab memang bila sebut pengajaran hadis, mesti apa yang disampaikan dalam hadis. Itu sebaik-baiknya. Itu jawapan yang tepat. Kita hendaklah mengasihi orang yang beriman. Okey, mesti sertakan dengan huraian. Sebagai tanda kita mencintai Allah dan Rasul. Yang kedua, kita hendaklah sentiasa menunaikan ibadah fardu, melaksanakan ibadah fardu, ibadah wajib. Sebagai tanda kita taat perintah Allah. Ingat, huraian yang pertama, huraian kedua mesti berbeza. Okey, seterusnya kita hendaklah memperbanyakkan ibadah sunat agar dikasihi oleh Allah. Okey, apa lagi pengajaran boleh ambil? Kita hendaklah berusaha. Jadi kita bukan sahaja setakat mengasihi orang beriman, kita juga hendaklah berusaha untuk menjadi orang yang beriman. Agar sentiasa bahagia, bukan sahaja di dunia, malah juga di akhirat. Okey, seterusnya lagi, kita hendaklah sentiasa berdoa kepada Allah agar jiwa menjadi tenang. Okey, ini antara pengajaran hadis yang boleh Ustazah kongsikan dengan kamu semua. Dan Ustazah harap kamu dapat memahami tajuk yang Ustazah sampaikan pada hari ini. Selesailah sudah tajuk kita pada hari ini. Okey, sekarang tibalah masanya untuk kita uji minda. Okey, kita lihat soalan-soalan yang perlu kita jawab pada hari ini. Okey, di sini ada 4 soalan. Soalan pertama, A. Apakah maksud wali Allah? B. Apakah ancaman Allah kepada orang yang memusuhi walinya? Soalan kedua, A. Apakah maksud nawafil? B. Senaraikan 4 contoh amalan nawafil. C. Jelaskan 2 kelebihan melaksanakan amalan nawafil. Soalan 3, A. Nyatakan 2 golongan yang dimakbulkan doanya. B. Terangkan 2 pengajaran daripada hadis di atas. Kemudian soalan yang keempat, iaitu soalan kebat. Sesungguhnya Allah berfirman, sesiapa yang memusuhi waliku, maka aku isytiharkan perang ke atasnya. Nyatakan pandangan anda tentang pernyataan di atas. Okey. Seperti biasa, tulis jawapan pada kertas kajang ataupun pada PowerPoint dan hantar kepada Ustazah. Jangan lupa tulis nama pada kertas jawapan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.